Melaka harus membuat darurat yang juga akan menjejaskan ekonomi negeri Melaka. Ini pendirian Pakatan Harapan, tapi malangnya satu keputusan yang amat luar biasa berlaku di Melaka tidak seperti mana berlaku di negeri lain. Yang minoriti meminta membubarkan DUN dalam keadaan pandemik COVID, manakala yang majoriti tidak diberi peluang untuk membentuk kerajaan. Ketidakadilan ini berlaku dan hasilnya pada 20 hari bulan nanti kita akan mengundi. Maka pada saya, Pakatan Harapan seharusnya menjauhkan diri, mengharamkan Pakatan Harapan itu untuk memberikan kerjasama jauh sekali sokongan ataupun melibatkan untuk mencalonkan mana-mana pemimpin ataupun mana-mana tokoh daripada 4 adun yang melompat ini. Ini yang sewajibnya diambil keputusan oleh pimpinan Pakatan Harapan. Kalau sebelum ini kita merasakan bahawa kita nak mengambil peluang untuk mengembalikan mandat rakyat dengan sokongan 4 adun ini, kerana mandat rakyat kita telah dirompak, menjadi kewajipan kita untuk mendapatkan kembali mandat itu, maka kita memberi alasan kita nak gunakan 4 adun ini sebagai salah satu langkah untuk kita mengembalikan mandat rakyat. Tetapi apabila ini tidak berlaku dan mandat itu dikembalikan semula kepada rakyat untuk membuat pilihan yang baru, maka pada kali ini saya merasakan 4 adun itu tidak lagi sepatutnya kita berikan sokongan, kerjasama dan sebagainya. Jauh sekali daripada kita mahu mencalonkan di antara 4 ini, sama ada mewakili mana-mana parti di dalam Pakatan Harapan ataupun kita memberi ruang kepada 4 adun ini bertanding di mana-mana kerusi. Kita harus berdiri dengan sendiri di bawah kekuatan Pakatan Harapan itu sendiri. Dia ada 4 parti yang ada dalam Pakatan Harapan, termasuk APCO, yang pada saya mungkin tidak akan bertanding di Semenanjung. Kita harus dengan kekuatan yang ada pada keadilan, DAP dan juga amanah, kita harus bertanding di kesemua DUN di Melaka dan kita nak tunjuk kepada rakyat Melaka bahawa Pakatan Harapan akan mengajar parti UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini, kerana mereka lah punca segala masalah yang berlaku di dalam negara kita ini. Krisis kepimpinan, krisis ekonomi, musibah bala bencana yang berlaku dalam negara kita ini bermula daripada langkah syaitan, daripada muka-muka dan wajah-wajah orang politik yang khianat dan bangsat, hingga menyebabkan mandat rakyat itu dipermain-mainkan dan perkara ini dibiarkan berleluasa kepada semua negeri, termasuk kepada negeri yang malang sekali, negeri Melaka. Dia dikhianati sebanyak 2 kali. Oleh itu saya seru pada rakyat Melaka supaya mengajar puak-puak ini tentang pengkhianatan. Berikan balasan kepada pimpinan-pimpinan ini tentang dosa mereka terhadap perbuatan mereka merampas mandat rakyat. Berikan isyarat kepada pemimpin-pemimpin di pusat bahawa rakyat Melaka akan menghukum puak-puak yang khianat ini di negeri Melaka. Kembalikan semula mandat rakyat di Melaka agar pimpinan pusat sedar bahawa perbuatan mereka itu amat dipandang hina dan jijik oleh masyarakat, terutamanya rakyat negeri Melaka. Sifat pahlawan yang pernah wujud di negeri bersejarah ini harus dipamerkan oleh rakyat Melaka untuk menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang menjadi pengkhianat dan untuk menumbangkan juga mana-mana calon yang mewakili Perikatan Nasional, iaitu kerajaan pusat yang juga bapa segala pengkhianat. Maka Pakatan Harapan harus menjadi pilihan dan kita tidak ada sebab mengapa kita tidak memilih Pakatan Harapan, kerana ketua menterinya yang akan ditampilkan insya-Allah iaitu Wabi Adli tidak mempunyai sebarang masalah dan kes
di negeri Melaka. Berbanding dengan mana-mana calon, sama ada Idris Harun yang melompat, dia juga dikatakan ada terlibat dengan berbagai masalah projek dan pasir sebelum ini. Dan juga Ketua Menteri yang ada sebelum ini, iaitu Sulaiman, dan juga speaker yang juga terlibat bersubahat di dalam pengkhianatan ini. Mereka mempunyai banyak masalah sesama mereka. Buktinya, sesama mereka sekarang ini berperang, saudara, di mana mereka menuduh di antara satu sama lain. Yang tidak ada kontroversi, yang tidak pernah disebut dengan sebarang projek, hanya YB Adli. Maka rakyat Melaka harus buka mata dan tahu untuk memilih mana satukah di antara pimpinan ini yang tidak mempunyai apa-apa kontroversi, yang terbukti selama menjadi Ketua Menteri Melaka tidak ada satu butir pasir pun yang dimakan oleh YB Adli dan juga oleh kroni-kroninya. Maka rakyat Melaka jangan harus dengan mudah menjual maruah dan diri mereka dengan sebarang undian yang diberikan kepada puak-puak pengkhianat ini. Apatah lagi mereka bukan saja pengkhianat, malah mereka sama mereka saling tuduh-menuduh siapa yang ambil projek pasir paling banyak. Ya, aku ambil, engkau pun ambil. Sama ada aku ambil banyak ataupun engkau ambil banyak. Itu saja yang berlegar di kalangan mereka. Hasil perbualan di dalam telefon yang terdedah baru ini, apa yang mereka sembangkan ialah tentang sogokan jutaan ringgit. Apa yang mereka sembangkan dengan Perdana Menteri kononnya di dalam perbualan itu adalah tentang jawatan dan kedudukan. Jadi berlegar di kalangan empat adun ini adalah tentang wang dan juga jawatan. Mereka tidak lagi membicarakan tentang rakyat. Mereka bicarakan tentang projek, mereka bicarakan tentang jawatan yang mereka inginkan di Melaka. Ini terdedah kerana kuasa Allah untuk membuktikan kepada rakyat Melaka, nah, ini dia ada wajah-wajah pemimpin UMNO Barisan Nasional dan kamu ingin lantik menjadi pemimpin di negeri Melaka. Kamu lihat sendiri wajah-wajah mereka. Apa yang mereka sembangkan di kalangan mereka adalah tentang 2M, 5M, 2 juta. Apa mereka sembangkan ialah tentang menjadi Ketua Menteri Melaka. Apakah ini pemimpin yang ingin dipilih oleh rakyat Melaka? Saya percaya rakyat Melaka bukan sebodoh itu. Bukan sebodoh itu. Tetapi saudara, kuasa di tangan saudara. Kami hanya mampu untuk memberikan pencerahan dan kesedaran kepada rakyat Melaka agar mereka tidak lagi tertipu dengan mainan drama orang-orang politik yang apabila berdepan dengan rakyat, mereka konon-kononnya mereka dah pahlawan pejuang rakyat, ingin membantu rakyat. Tetapi sebagaimana yang kita tahu dalam skandal Pandora Papers ini, jutaan triliun, 1,800 bilion telah pun mereka bawa keluar negara. Telah mereka bawa keluar negara untuk mengelakkan cukai dan sebagainya. Ini menjadi isu yang hangat dalam negara kita. Berapa nama telah didedahkan. Jadi pimpinan seperti ini wajib kita tolak. Parti seperti ini wajib juga kita tolak. Mereka di depan rakyat berlagak sebagai orang yang susah konon-kononnya. Sanggup susah payah bersama rakyat. Mereka bercerita tentang kemiskinan. Mereka bercerita tentang rakyat yang derita. Tetapi kekayaan mereka surukkan daripada pandangan rakyat. Mereka tidak menyimpan duit dalam negara. Mereka menyimpan duit di luar negara. Dan rakyat terus diperbodohkan. Kali ini rakyat Melaka harus hukum orang seperti ini agar mereka sedar diri bahawa tidak selama-lamanya rakyat boleh diperbodohkan. Oleh itu saudara, sekali lagi saya menyeru kepada Majlis Pimpinan Pakatan Harapan, kami merayu agar Majlis Presiden tidak lagi membuat kesilapan seperti mana yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami sebelum ini, di mana hasil daripada sikap terbuka kita, daripada hasil daripada sikap pemaaf kita, hasil daripada kita terpedaya dengan lakonan-lokonan sebelum ini, di mana kita mengangkat orang pengkhianat bersama dengan kita, akhirnya akan dikhianati. Orang yang pernah khianat 2 kali, saudara, apa jaminannya dia tidak akan khianat untuk kali yang ketiga? Sebab itu sekali lagi saya menyeru pimpinan Pakatan Harapan,
cukup-cukuplah untuk kita menjadi dewa ataupun malaikat, ya, untuk kita menunjukkan kebaikan kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita akan dikhianati sekali lagi dan rakyat kita bimbang pada PRU yang ke-15 akan datang tidak lagi mempunyai keyakinan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan atau Pakatan Harapan itu sendiri. Kerana dalam politik ini, saudara, bukan sahaja kita perlu menjadi seorang yang terbuka, tetapi kita juga perlu ada sifat belajar daripada kesilapan. Kita perlu ada juga sifat tegas apabila kita berdepan dengan pengkhianat. Kita boleh maafkan kesalahan orang, tetapi kita tidak boleh memaafkan pengkhianatan. Ya, orang yang melakukan kesilapan mudah untuk kita maaf, tetapi orang yang melakukan pengkhianatan tidak semudah itu untuk kita memberikan kemaafan kepada mereka. Kerana mandat rakyat itu bukan hak pimpinan, mandat rakyat itu bukan hak Anwar Ibrahim, mandat rakyat itu bukan hak Muhammad Sabu, mandat rakyat itu bukan hak Lim Go Eng atau mana-mana pemimpin, tetapi mandat rakyat itu adalah hak rakyat yang harus kita pegang dengan penuh keikhlasan dan keberanian, dan harus kita perjuangkan dengan penuh kekuatan dan usaha kita agar kita tidak mahu lagi pengkhianatan itu berlaku akibat daripada kegagalan kita, kelemahan kita membuat keputusan. Sekali lagi saya menyeru, sebelum Majlis Presiden membuat keputusan, kita mohon, bukan saya rasakan ramai di luar sana, ya, yang memohon kepada Presiden, Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk kali ini sebelum kita menghadapi PRU yang ke-15, kita buat satu keputusan yang mempamerkan ketegasan dan prinsip Pakatan Harapan tidak akan memberikan sebarang kerjasama laluan yang mudah kepada mana-mana tokoh yang telah menunjukkan, telah mencipta rekod sebagai pengkhianat kepada negara ataupun negeri ini. Sebab itu, tolak mereka. Kita tidak perlukan pengkhianat untuk kita memerintah negeri Melaka. Kita tidak percaya kepada mereka yang telah pun berkali-kali khianat, dan jangan berilah peluang kepada mereka. Biarkan mereka membuat haluannya sendiri. Kita lawan mereka sama ada menang atau kalah tidak akan dipersoalkan oleh rakyat selagi kita berani berpegang dengan prinsip. Tetapi rakyat akan mempersoalkan kita sekiranya kita dengan mudah menjualkan prinsip walaupun kita berjaya menjadi kerajaan. Tidak guna kita menjadi kerajaan hasil dari pembentukan bersama dengan orang-orang khianat. Kita lebih rela menjadi pembangkang daripada kita menjadi kerajaan bersama dengan puak-puak yang telah mengkotorkan diri mereka dengan pengkhianatan. Sekian dulu untuk kali ini. Kerana saya tadi tengah memandu pada permulaan, minta maaf ada gangguan pada kamera. Maklumlah tengah mandu ni. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat bersama. Jadi kurang setengah jam, tak sampai setengah jam pun. Ya. Jadi terima kasih banyak. Ringkasnya begitulah. Saya ada menulis dalam status Facebook saya tentang 5 dalil utama mengapa Pakatan Harapan harus menolak 4 adun ini. Ya. Dan bagi kita di luar negeri Melaka, dalam kempen nanti beramai-ramailah kita turun membantu, dan kita anggap ini satu perjuangan untuk mengembalikan mandat rakyat negeri Melaka, dan kita nak tunjukkan kepada pengkhianat-pengkhianat di pusat sana bahawa mereka jangan ingat mereka tidak mendapat pembalasan daripada pengkhianatan yang telah mereka lakukan, ya, dan telah merosakkan negara, merosakkan juga negeri Melaka. Okey, cukup sampai di sini dulu. Minta maaf atas gangguan tadi, dan minta maaf sekiranya audio kurang menarik ataupun kurang